Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi kelas kita untuk belajar berkaitan tajuk arus elektrik. Arus adalah kadar pengaliran cas melalui satu konduktor. Jadi cas elektrik yang cikgu nyatakan ada dua jenis, iaitu proton dan juga elektron. Proton bercas positif, manakala elektron bercas negatif. Tapi antara keduanya, elektron sahaja yang boleh mengalir. Okey, ini adalah arah aliran elektron bermula daripada terminal negatif ke terminal positif. Apabila elektron itu boleh mengalir, maka arus akan terhasil. Okey, muka surat yang sebelah tu adalah arah aliran arus elektrik bermula daripada terminal positif ke terminal negatif. Right? Alright, arus adalah kadar pengaliran elektron melalui satu konduktor. Okay, ini adalah susunan radas bagaimana arus itu mengalir. Bermula daripada bateri, terminal positif, kepada mentol, kepada suis dan kembali kepada bateri ke terminal negatif bateri. Okay, jadi aktiviti kali ini kita nak tentukan berapa kuantiti arus yang boleh mengalir di dalam litar ini. Okay, so macam mana kita nak tahu? So, kita boleh menggunakan satu alat yang kita panggil sebagai ammeter. Okey, macam mana kita nak tahu itu adalah ammeter atau bukan? So, tengok dekat situ ada huruf A dekat situ. So, A itu adalah unit untuk arus, iaitu ampere. Okey, so unit SI untuk arus adalah ampere. Okey, dan alat yang kita pakai adalah ammeter. So, I itu adalah singkatan untuk arus. Alright, so macam mana susunan ammeter di dalam litar? So, nampak bateri, terminal positif bateri akan disambung kepada ammeter. Kemudian, daripada ammeter kita sambungkan kepada bateri dan seterusnya disambung terus kepada terminal negatif bateri. So, macam mana sambungan dia adalah melalui sambungan secara litar bersiri. Okey, tengok dalam gambar rajah. Tu bateri, ammeter, mentol dan kembali semula kepada terminal negatif bateri. Alright. Okay, sekarang untuk membolehkan cas-cas itu mengalir, jadi dia perlukan tenaga. So, datang daripada mana tenaga-tenaga itu? Tenaga yang boleh membantu pengaliran arus elektrik adalah daripada bateri ataupun kita panggil sebagai sel kering. Okey. So, kalau kamu tengok di situ, nampak tu 1.2 volt. So, itu adalah nilai voltannya. Okay, maksudnya tenaga tu ada di situ. Alright. So, apa dia sebenarnya voltan? Voltan adalah beza upaya di antara dua titik. Okay, jadi apa maksud dua titik tu? Dua titik tu maksudnya, macam tadi itulah. Ada dua terminal kan? Okay. Terminal bermula daripada terminal positif sampailah ke terminal negatif. So, itu adalah dua titiknya. Okay. So, unit SI untuk voltan adalah V. Simbolnya adalah V ataupun volt. Okey. So, ini adalah contoh. So, ini adalah di mana titiknya. So, nampak dalam tu yang merah ke kuning tu. Hujung sana. So, daripada satu titik bergerak ke satu titik. So, berapa volt kita gunakan untuk mencerahkan mentol tersebut. So, beza upaya itu yang kita panggil sebagai voltan. Alright. Sebelah tu, itu adalah contohnya terminal positif, terminal negatif. So, ada beza keupayaan antara kedua-dua terminal. So, itu adalah nilai voltannya. Alright, so, kalau tadi kita gunakan ammeter untuk mengukurkan arus. Sekarang, untuk mengukur voltan, kita boleh guna satu lagi radas yang kita panggil sebagai voltmeter. So, ada huruf V dekat situ. V itu, kita dah tahu itu adalah simbol untuk volt. So, voltmeter, voltan. Okey. Sambungannya macam mana? So, macam tu. Okey. So, kalau kita nak tahu beza upaya dalam bateri tu, berapa voltan bateri, so kita sambung secara macam dalam gambar rajah tu. Okey. Positif ke negatif, so kita dapat dia punya nilai voltan. Okey. So, ini adalah susunan untuk voltmeter kalau ada voltmeter saja. Okey. Tetapi kalau ada radas lain ataupun mentol ataupun suis, so kita boleh tengok susunannya macam mana. Okey, tengok dalam gambar rajah. Okey, ada suis dekat situ, ada bateri dekat situ, ada mentol di situ. Okey,
So bagaimana susunannya? Kita susun menggunakan litar selari seperti dalam gambar rajah yang cikgu sediakan di situ. Okey. So negatif ke negatif bateri, positif ke positif bateri, lepas tu kita susun seperti itu. Okey, dia disambung secara selari. So tengok dalam gambar rajah tu. Okey. Positif bateri sambung kepada positif voltmeter, negatif bateri sambung dengan negatif voltmeter. Okey, sama juga seperti mentol, juga disambung secara selari. Okey, hari ini cikgu nak tunjuk simulasi untuk aktiviti 7.6. Kamu boleh refer dalam buku teks. Okey, tujuannya adalah untuk mengukur arus dan juga voltan menggunakan alat pengukuran yang sesuai. Okey, so yang B untuk mengukur nilai voltan dengan menggunakan voltmeter. Okey, so apa yang kita perlukan? So kamu tengok dalam gambar rajah, sambungkan litar seperti tunjukkan dalam gambar rajah. So hidupkan suis dan catatkan bacaan ammeter. So kita nak gunakan ammeter. Okey, so kalau kamu tengok dalam gambar rajah, so apa yang kita buatkan? Kita masukkan ammeter di situ. Okey, current tu adalah ammeter. Tengok dalam gambar rajah tu ya. Okey, lepas tu kita sambungkan ammeter di situ. Di sebelahnya ada mentol dan juga ada bateri. Okey, so apa yang kita buat? Okey, kita pasang seperti dalam gambar rajah di dalam rajah yang cikgu tunjukkan itu. Okey, lepas tu kita nak sukat berapa nilai bacaan ammeter, iaitu bacaan arus yang mengalir. Okey, so apa kita buat? So kita hidupkan suis, kita lalukan arus elektrik. Okey, selepas itu arus elektrik akan lalu melalui litar dan kita dapat perhatikan mentol akan menyala. Okey, so mentol akan menyala dengan cerah. So nampak cikgu tuliskan so cerah. Alright. So apa terjadi? Berapa nilai bacaan ammeter dia adalah 0.90. 0.90 bacaan ammeter. Okey, sekarang cikgu ambil dia punya nilai voltmeter. Okey, kita ambil bacaan menggunakan voltmeter. So untuk V dengan menggunakan satu sel kering, so nilai bacaan dia adalah 9.0 volt. Okey. Alright, sekarang kita nak menggunakan dua sel kering. Tadi kita guna satu sel kering, sekarang kita guna dua sel kering. Okey, jap. Kita masukkan sel kering, kita sambungkan sel kering dia. Okey, so sekarang ada dua sel kering. So ada voltmeter, so ada ammeter. So perhatikan kecerahan mentol. Okey, apa jadi kepada mentol? Mentol adalah sangat cerah. Okey, kamu dapat perhatikan mentol adalah sangat cerah. Dan bacaan untuk ammeter adalah 1.80 ampere, manakala voltannya adalah 18 volt. Okey. So kalau kamu tengok di sini, nilai bacaan voltan itu sebenarnya adalah bilangan sel kering. Satu sel kering membawa nilai 9.0 volt. Kalau dia 2, mestilah 9 kali 2 18 volt. Okey. Untuk bacaan arus, kamu nampak ada kan, daripada satu sel kering dia menggunakan dia memberi bacaan nilai arus yang mengalir adalah 0.90 ampere, manakala dengan menggunakan dua sel kering dia membawa nilai 1.80 ampere. Okey, sekarang kita tengok soalan. Dia kata, apakah hubungan antara arus elektrik dengan penambahan bilangan sel kering? Apa hubungan dia? So kita tengok situ. Apa hubungan antara arus? Sekejap, cikgu ambil pen. Okey, hubungan antara arus dan dengan bilangan sel kering. Okey, dekat sini dia dah nyatakan ada dua yang dipakai, itu 1 dan 2 bilangan sel kering. Okey, seperti mana yang kita dah buat aktiviti tadi. So untuk A dia memberi bacaan 0.9, untuk B bacaan arus adalah 1.8 ampere. Jadi kalau dia kata satu sel kering 0.9 ampere, jadi kalau 2 sel kering 1.8 ampere, bermaksud dengan bertambahnya bilangan sel kering bertambah, arus elektrik juga akan bertambah. Okey, untuk nombor 2, apakah hubungan antara voltan dengan penambahan sel kering?
Satu bilangan sel kering, dua bilangan sel kering. Sama juga untuk voltan, dia menghasilkan 9 volt. Untuk dua sel kering, dia menghasilkan 18 volt. Okey, jadi bila bertambah bilangan sel kering, automatically bilangan dia, ataupun bacaan voltmeter dia juga akan bertambah. Okey, nombor 3, berikan satu inference bagi kecerahan mentol dalam aktiviti ini. So, apa inference-nya? Apa reason-nya? Okey, kalau menggunakan satu sel kering, kecerahan dia hanya cerah saja. Tetapi kalau menggunakan dua sel kering, dia menghasilkan kecerahan mentol yang sangat cerah. Okey, jadi kenapa jadi seperti itu? Kerana kecerahan mentol semakin bertambah kerana bilangan ataupun kuantiti arus yang mengalir di dalam litar telah bertambah. Jadi disebabkan itu, kecerahan mentol akan bertambah. Okey, nombor 4. Apakah hubungan antara voltan dan juga arus elektrik serta kecerahan? Dia nak tahu apa hubungan antara ketiga-tiganya. Okey, kalau tadi kamu dah nyatakan bila bertambah sel kering, bila bertambah sel kering, bertambahnya sel kering, so apa jadi kepada nilai bacaan ammeter? Ammeter juga akan bertambah. Jadi arus akan apa dia ni? Okey, arus juga akan meningkat. Okey, nilai arus juga akan meningkat. Okey, apa jadi kepada voltan dia? Okey, voltan juga akan meningkat. Okey, so apa jadi kepada arus dia punya kecerahan mentol? Apabila voltan meningkat, arus elektrik yang mengalir juga meningkat, menyebabkan kecerahan mentol akan meningkat. So okey, sekarang kita tengok pula apa hubungan arus elektrik, voltan dan juga rintangan. Kita tambah satu lagi. Apa dia rintangan tu sebenarnya? Okey, keupayaan suatu konduktor untuk menghadkan. Okey, apabila sesuatu konduktor itu ataupun bahan itu boleh menghadkan atau menentang aliran arus elektrik melaluinya, kita panggil sebagai rintangan. Cikgu bagi contoh pada kamu. Arus air yang mengalir apabila ada kayu balak ataupun ada batu-batu yang banyak di dalam sungai. Jadi bagaimana aliran arus elektrik? So, bila ada banyak batu-batu ataupun kayu yang ada di dalam sungai, menyebabkan arus elektrik tu mengalir dengan lebih perlahan. Kenapa lebih perlahan? Kerana ada banyak rintangan. Okey, contohlah paling senang, kalau kamu tengah berlari, tiba-tiba ada orang A tunggu, orang B tunggu, orang C tunggu. Okey, semua benda tu kamu kena stop. Jadi bila kamu kena stop, kamu punya pergerakan tu akan jadi semakin perlahan. Betul ke tidak? Okey, jadi bermaksud bila banyak rintangan, arus yang mengalir akan jadi lebih perlahan. Jadi kita nak tentukan benda tu. Okey, apa jadi kepada arus? Alright, dia kata pergi. Unit rintangan adalah ohm. Okey, unit untuk rintangan adalah ohm. Okey, perintang ada dua jenis. Okey, perintang ada dua jenis, iaitu perintang tetap, iaitu memberi bacaan nilai rintangan yang tetap, dan satu lagi adalah perintang boleh laras. Okey, ini adalah aktiviti kedua, eksperimen 7.1. Kita nak mengkaji kesan perubahan rintangan terhadap arus elektrik dan kesan perubahan voltan terhadap arus elektrik. Okey, so apa yang kita pakai? Bilangan sel kering kita ada 3. Kita pakai nilai voltan dia, kita menggunakan 3 sel kering. Okey, yang berubahnya yang dimanipulasikan adalah panjang dawan ekrom. Okey, cuba tengok belah kanan tu. Situ adalah dia punya resistance dia tu, rendah ataupun tinggi, dan juga yang terakhir adalah dia punya bacaan ammeter. Okey, so itu adalah susunan rajah yang kita kena ikut. So kita pakai perintah tu lah dawan ekrom. So cikgu laraskan dekat yang sebelah kanan tu. Nampak tak belah kanan tu? Okey. So kalau yang rendah, so ini yang sederhana, yang belah sana tu lagi tinggi. Okey. So apa yang kita buat? Kita menggunakan panjang dawan ekrom yang berbeza, 20 dan juga 30 cm. So apa kita buat? Kita hidupkan litar. Okey, arus elektrik mengalir. Yang ni kalau kita letak pada panjang tengah-tengah tu. Kalau rendah bacaannya berkurangan, kalau kita letak tengah-tengah bacaan dia adalah 3.53 ampere.
Okey, kalau kita menggunakan lebih kuranglah 20 cm panjang dawan nekrom. Maksudnya rintangan dia tu 20 cm. Kalau perintang tu kita pakai lebih tinggi 30 cm, so bacaan elektrik current dia adalah 1.98. Okey. So kalau kita tengok bacaan yang ditunjukkan di situ, kalau kita pakai perintang yang 20 cm, bacaannya bertambah. Okey, bacaannya tinggi. Kalau kita pakai 30, bacaan dia semakin berkurangan. Ini menunjukkan bahawa semakin panjang ataupun dawan nikrom yang kita pakai, arus yang mengalir akan jadi lebih rendah. Okey, semakin pendek dawan nikrom yang kita pakai, bermaksud bacaan arus elektrik adalah banyak. Ini menunjukkan bahawa kalau dawan nikrom tu panjang, bermaksud rintangannya banyak. Kalau dawan nikrom tu adalah pendek, bermaksud dia punya rintangan dia berkurangan. Jadi bila rintangan tinggi, arus yang mengalir adalah sikit. Bila rintangan rendah, arus yang mengalir adalah tinggi. Okey, so ini pula adalah soalan dan juga penerangan. So kalau kamu tengok dekat sini, cikgu ambil pen. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, so kita menggunakan dawan nikrom. Cikgu ulang kaji balik So kita gunakan dawan nikrom. Nikrom ini bertindak sebagai perintang. So semakin panjang rintangan, so dia ke bawah. Kalau kamu tengok semakin bertambah. Kesan dia ialah apa? Bila dia punya rintangan semakin bertambah. Okey. Apa jadi pada bacaan emitter? Tadi cikgu dah bagi jawapan kamu. Okey. So, semakin bertambah dia punya panjang dawan nikrom, bacaan emitter akan jadi semakin pendek ataupun semakin sikit. Okey. Alright. So, tengok soalan. Apakah hubungan antara panjang dawan nikrom dengan rintangan? So, apa hubungan dia? Semakin panjang dawan nikrom, semakin besar rintangan. Okey, nombor 2. Apakah hubungan antara panjang dawan nikrom dengan arus yang mengalir? Ada tanya, apa kaitan panjang dengan arus? Okey, cikgu dah terangkan tadi, lagi panjang dawan nikrom, arus yang mengalir adalah semakin sikit. Okey, jadi apa hubungan antara rintangan dengan arus elektrik? So, hubungan di antara rintangan dan arus elektrik ialah semakin besar rintangan, semakin sikit arus yang mengalir. Okey. So, itu yang pertama, eksperimen untuk A. Sekarang, eksperimen untuk B. Kita nak tengok kesan perubahan voltan terhadap arus elektrik. Kalau voltan itu, kita boleh kaitkan dia dengan bilangan sel kering lah. So, macam mana kita buat eksperimen tadi, kamu dah tahu. Kalau voltan dia bertambah, apa jadi pada arus elektrik? Arus elektrik juga akan bertambah. Kalau bilangan sel keringnya 1, arusnya sikit. Semakin bertambah bilangan sel kering sampai ke 4, arus elektrik dia akan jadi semakin bertambah. Ini bermaksud, sekiranya bilangan sel kering bertambah, voltan dia akan bertambah dan automatically kesan dia ialah bacaan emitter juga akan bertambah ataupun arus yang mengalir juga akan bertambah. So, Okey, so ini adalah kesimpulan yang cikgu nak buat dengan hari ini. Okey, daripada eksperimen 7.1, ini menunjukkan bahawa arus yang mengalir melalui litar akan berkurangan. Okey, apabila rintangan bertambah. Okey, bila arus rintangan tu bertambah, jadi arus yang mengalir akan jadi rendah. Okey, selain daripada itu, kita juga dapat memerhatikan bahawa apabila voltan yang besar merentasi litar, jadi arus yang mengalir juga akan bertambah. So, ingat. R. Okey. Okey, tak boleh tulis tu. R. Okey. Tinggi. Apa jadi kepada arus? Arus akan jadi rendah. Okey. Bermaksud, rintangan berkadar songsang dengan arus. Okey, sebab dia terbalik. Rintangan tinggi, arus rendah. Okey, apa jadi pula kepada V dengan I? Voltan tinggi. Apa jadi kepada I akan bertambah. Okey, voltan dan arus berkadar langsung.
rintangan dengan arus berkadar songsang. Okey, daripada apa yang kita dapat eksperimen hari ini menunjukkan bahawa ada hubungan. Okey, ada satu hukum yang boleh menggabungkan kesemua dan ketiga-tiganya ini. Dan hukum itu kita panggil sebagai hukum Ohm. Okey, so hukum Ohm ini menyatakan bahawa V sama dengan IR. Okey, di mana hukum Ohm menyatakan bahawa arus elektrik yang mengalir melalui satu konduktor adalah berkadar terus dengan voltan. Macam ni. Okey? Arus yang mengalir di dalam liter berkadar terus dengan voltan. Dan yang merentasi dua hujung konduktor dengan syarat suhu dan keadaan fizik adalah tetap. Okey? So, itu hukum Ohm dia kata apa tentang itu. So, ini kamu kena ingat. V sama dengan IR. Okey? So, hukum Ohm menyatakan bahawa voltan berkadar terus dengan arus. Jadi V sama dengan IR.